Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azrizal bin Zamzam, nombor matriks BA2411018. Hari ini saya akan membentangkan 1.0 yaitu pengenalan. Pertama sekali, Kesatuan Eropah ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua untuk mewujudkan keamanan, kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama serantau. Melalui integrasi yang kukuh, Kesatuan Eropah berjaya membentuk pasaran tunggal, memperkenalkan mata wang euro dan mengukuhkan nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Namun, sejak sedekat yang lalu, Kesatuan Eropah berdepan berbagai cabaran seperti Brexit, krisis perlarian, peningkatan nasionalisme dan populisme serta isu defisit demokrasi yang telah menjejaskan perpaduan, keyakinan rakyat dan keberkesanan integrasi serantau. Oleh itu, kajian ini bertujuan menilai kesan cabaran-cabaran tersebut terhadap kestabilan dan masa depan Kesatuan Eropah. Seterusnya saya akan masuk ke 2.0 yaitu persoalan kajian. Persoalan kajian terdapat 3 di sini, yaitu yang pertama sekali ialah apakah cabaran semasa yang dihadapi oleh Kesatuan Eropah, khususnya Brexit, krisis perlarian dan peningkatan populisme dan nasionalisme, serta defisit demokrasi dalam pentadbiran Kesatuan Eropah. Seterusnya yang kedua pula ialah bagaimanakah isu-isu tersebut mempengaruhi identiti Eropah, legitimasi institusi Kesatuan Eropah dan keyakinan rakyat terhadap proses serantau. Dan yang terakhir sekali ialah adakah Kesatuan Eropah masih mampu mengekalkan kesatuan politik, ekonomi dan sosial dalam kalangan negara anggotanya pada masa hadapan walaupun berhadapan dengan berbagai cabaran semasa. Seterusnya saya akan masuk 3.0 yaitu objektif kajian. Di sini kajian kami terdapat 3 objektif, yaitu yang pertama sekali ialah menganalisis cabaran semasa yang dihadapi oleh Kesatuan Eropah, yaitu Brexit, krisis perlarian, peningkatan populisme dan nasionalisme, serta defisit demokrasi dalam pentadbiran Kesatuan Eropah. Seterusnya, objektif kajian yang kedua pula ialah membincangkan kesan cabaran-cabaran tersebut terhadap pembentukan identiti Eropah, legitimasi institusi Kesatuan Eropah dan keyakinan rakyat terhadap proses integrasi serantau. Dan yang terakhir sekali ialah menilai keupayaan Kesatuan Eropah untuk mengekalkan kesatuan politik, ekonomi dan sosial dalam kalangan negara anggotanya pada masa hadapan berdasarkan perkembangan semasa dan cabaran yang dihadapi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hamizah binti Muhammad Syarif akan membentangkan 2 konsep utama, iaitu integrasi Eropah dan identiti Eropah. Baiklah, 4.1 integrasi Eropah. Integrasi Eropah ialah proses penyatuan negara-negara Eropah melalui kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan keselamatan. Proses integrasi ini bermula selepas Perang Dunia Kedua kerana negara-negara Eropah ingin mengelakkan daripada berlakunya sebarang peperangan serta ingin mewujudkan keamanan dan kemakmuran antara negara. Menurut Ernst Bihas pada tahun 1958, proses integrasi ini berlaku apabila negara-negara bersetuju menyerahkan sebahagian kuasa pembuat keputusan kepada institusi bersama bagi mencapai matlamat yang sama. Sebagai contoh, dalam Kesatuan Eropah, beberapa perkara seperti perdagangan dan ekonomi dibuat secara bersama bagi mencapai matlamat ataupun keputusan yang lebih berkesan. Proses integrasi ini bermula daripada penubuhan European Coal and Steel Community ataupun dikenali sebagai ECSC pada tahun 1951, kemudian berkembang kepada EEC iaitu European Economic Community pada tahun 1957 dan akhirnya menjadi European Union pada tahun 1992 melalui Perjanjian Maastricht. Antara contoh integrasi yang kita boleh lihat adalah melalui pasaran tunggal Eropah dan melalui penggunaan mata wang euro. Melalui pasaran tunggal Eropah, ia membolehkan rakyat, barangan dan perkhidmatan bergerak dengan lebih bebas. Melalui penggunaan mata wang euro pula, ia memudahkan sebarang perdagangan ataupun pelaburan yang berlaku dalam kalangan anggota negara-negara Eropah. Sebagai kesimpulan,
Proses integrasi ini mewujudkan kerjasama yang lebih erat serta meningkatkan kestabilan politik dan ekonomi dalam kalangan negara-negara anggota dalam Kesatuan Eropah. 4.2 Identiti Eropah. Identiti Eropah pula merujuk kepada rasa kekitaan yang dikongsi dalam kalangan rakyat negara Kesatuan Eropah, di mana identiti ini tidak menggantikan identiti kebangsaan. Sebaliknya, ia melengkapi melalui nilai dan matlamat yang sama. Menurut Jürgen Habermas pada tahun 2001, identiti ini boleh dibentuk melalui komitmen terhadap demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, di mana nilai-nilai inilah yang menjadi asas pembentukan Kesatuan Eropah. Selain itu, Benedict Anderson 1983 juga menjelaskan bahawa identiti juga boleh dibentuk melalui simbol dan pengalaman bersama. Dalam Kesatuan Eropah, perkara ini dapat dilihat melalui penggunaan bendera EU, penggunaan pasport EU dan penyertaan program Erasmus yang membolehkan pelajar belajar di negara anggota Kesatuan Eropah yang lain. Walau bagaimanapun, identiti Eropah masih menghadapi cabaran seperti kebangkitan nasionalisme dan populisme. Cabaran yang paling jelas kelihatan ialah Brexit, apabila majoriti rakyat United Kingdom UK memilih untuk meninggalkan Kesatuan Eropah kerana mengutamakan kedaulatan negara mereka. Sebagai kesimpulan, identiti Eropah memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perpaduan rakyat dan menyokong kejayaan proses integrasi Eropah dalam kalangan negara-negara Kesatuan Eropah. Sebagai kesimpulan, integrasi Eropah merujuk kepada kerjasama dalam kalangan negara-negara anggota, manakala identiti Eropah pula merujuk kepada rasa kekitaan dalam kalangan rakyat negara-negara anggota Kesatuan Eropah. Secara mudahnya, kita boleh lihat integrasi menfokuskan institusi dan dasar, manakala identiti Eropah pula merujuk kepada dan memberi tumpuan kepada nilai dan semangat kekitaan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Eva Natasha akan menerangkan bahagian cabaran semasa Kesatuan Eropah yang memfokuskan kepada Brexit dan krisis pelarian. Baiklah, pertama sekali, Brexit merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah Kesatuan Eropah kerana buat pertama kalinya sebuah negara anggota iaitu United Kingdom memilih untuk keluar daripada Kesatuan Eropah melalui referendum pada tahun 2016. Sebanyak 51.9% rakyat United Kingdom ini mengundi untuk meninggalkan Kesatuan Eropah dan pengunduran rasmi berlaku pada 31 Januari 2020. Peristiwa ini menunjukkan bahawa proses integrasi Eropah bukanlah sesuatu yang kekal apabila kepentingan nasional mengatasi kerjasama serantau. Antara faktor utama Brexit ialah kebimbangan rakyat United Kingdom ini terhadap kehilangan kedaulatan negara, peningkatan kuasa institusi Kesatuan Eropah, serta isu imigrasi dan kebebasan pergerakan pekerja. Kempen Take Back Control turut berjaya meningkatkan sokongan rakyat untuk keluar daripada Kesatuan Eropah. Brexit ini sememangnya memberi kesan besar kepada Kesatuan Eropah dari sudut politik, ianya mencabar legitimasi institusi Kesatuan Eropah dan menggalakkan kebangkitan parti populis di beberapa negara anggota. Dari sudut ekonomi pula, perdagangan menjadi lebih rumit akibat pemeriksaan kastam, peningkatan kos logistik dan gangguan rantaian bekalan. Walaupun United Kingdom ini dan Kesatuan Eropah masih bekerjasama melalui Trade and Cooperation Agreement, kesan ekonomi Brexit masih dirasai sehingga kini. Seterusnya ialah krisis pelarian yang menjadi antara cabaran paling kompleks kepada Kesatuan Eropah. Krisis ini memuncak pada tahun 2015 apabila lebih 1 juta pelarian dan pencari suaka dari Syria, Afghanistan, Iraq dan beberapa negara Afrika memasuki Eropah akibat peperangan dan konflik. Walaupun jumlah kemasukan menurun selepas itu, konflik di Ukraine dan Timur Tengah menyebabkan isu migrasi ini masih berterusan. Kemudian, krisis ini mewujudkan ketidakseimbangan tanggungjawab antara negara anggota. Negara seperti Greece, Itali dan Malta menanggung beban yang lebih besar kerana menjadi pintu masuk utama pelarian. Pada masa yang sama pula,
negara anggota mempunyai pendirian yang berbeza terhadap penerimaan pelarian, menyebabkan perpaduan dan solidariti dalam kesatuan Eropah ini semakin teruji. Oleh sebab itu, sebagai tindak balas, Kesatuan Eropah memperkenalkan Pact on Migration and Asylum, memperkukuh kawalan sepadan melalui Frontex dan meningkatkan kerjasama dengan negara asal serta negara transit. Namun begitu, cabaran utama masih kekal, iaitu memastikan pembahagian tanggungjawab yang adil tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Oleh itu, krisis pelarian terus menguji keberkesanan tadbir urus, perpaduan politik dan komitmen Kesatuan Eropah terhadap nilai solidariti. Selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Ekmelsa Romana Ikmon, BA 24110-227. Saya akan membentangkan dan menerangkan bahagian 5.3 iaitu populisme dan nasionalisme. Pertama sekali, populisme ni adalah fahaman politik yang menganggap golongan elit dan juga pemimpin mewakili kepentingan rakyat biasa. Di mana di Eropah ini telah banyak parti politik populis yang telah mula mengkritik Kesatuan Eropah kerana mereka berpendapat bahawa institusi Kesatuan Eropah ini terlalu birokratik dan tidak memahami kehendak rakyat. Oleh itu, semakin ramai rakyat yang mempunyai sikap Euroskeptism di mana ia merupakan sikap ragu-ragu ataupun menolak integrasi Eropah. Berdasarkan sikap Euroskeptism mereka itu, mereka mula mempersoalkan sama ada menjadi ahli dalam Kesatuan Eropah ini dapat memberi manfaat kepada negara mereka ataupun tidak. Selain itu, nasionalisme juga merupakan cabaran yang terbesar dalam Kesatuan Eropah kerana nasionalisme ini ia menekankan kepentingan identiti, budaya dan juga kedaulatan negara tersendiri. Oleh sebab itu, sesetengah negara tidak mahu terlalu banyak kuasa diberikan kepada institusi Kesatuan Eropah. Sebagai contoh, yang paling jelas ialah Brexit di mana keputusan UK iaitu United Kingdom keluar daripada Kesatuan Eropah pada tahun 2020. Hal ini kerana ramai rakyat Britain berpendapat bahawa mereka perlu mengawal sendiri isu immigration itu dan dasar domestik tanpa campur tangan Kesatuan Eropah. Secara keseluruhannya, populisme dan nasionalisme menjadi cabaran besar kepada Kesatuan Eropah kerana kedua-dua ini mengurangkan semangat kerjasama antara negara anggota dan mereka ni menyukarkan proses untuk memperkukuhkan integrasi Eropah. Seterusnya saya akan menerangkan 5.4 iaitu defisit demokrasi. Di mana defisit demokrasi ini merujuk kepada persepsi bahawa institusi Kesatuan Eropah kurang demokratik, kurang telus dan juga tidak responsif terhadap kehendak rakyat. Walaupun rakyat boleh memilih ahli parlimen melalui pilihan raya, tetapi ramai yang berpendapat bahawa kuasa sebenar ini masih banyak yang berada di tangan institusi lain seperti Suruhanjaya Eropah yang tidak terpilih secara langsung oleh rakyat mereka. Selain itu, banyak keputusan penting dalam Kesatuan Eropah ini dibuat oleh golongan pakar. Jadi perkara ini dapat dilihat hanya semasa krisis kewangan, iaitu semasa Eurozone apabila beberapa dasar ekonomi penting ini dilaksanakan tanpa penglibatan rakyat biasa. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan sesetengah masyarakat merasakan bahawa suara rakyat mereka itu kurang didengari dan mereka tidak mempunyai hak untuk bersuara. Sebagai tambahan, kadar penyertaan pengundi dalam pilihan raya ini di Parlimen Eropah sangat rendah
berbanding dengan politik di peringkat Kesatuan Eropah. Sebab ramai rakyat yang lebih mementingkan atau memberi perhatian kepada politik negara masing-masing berbanding di peringkat Kesatuan Eropah. Jadi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kesatuan Eropah ini semakin berkurang, dan keadaan ini akan memberi ruang kepada parti-parti anti EU iaitu Euroscepticism agar dapat meningkatkan sentimen populisme ini. Jadi sebagai kesimpulan, jika isu defisit demokrasi ini ditangani dengan lebih baik, ia boleh menjejaskan legitimasi dan perpaduan politik ekonomi serta sosial dalam kalangan negara anggota Kesatuan Eropah. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan bahagian kesan dan masa depan Kesatuan Eropah. Baiklah, secara keseluruhannya, walaupun Kesatuan Eropah masih merupakan blok politik dan ekonomi yang kuat, masa depannya bergantung kepada keupayaannya menangani cabaran seperti Brexit, krisis migrasi, dan beberapa cabaran lainnya. Dari sudut politik, Brexit menunjukkan bahawa apabila rakyat merasakan dasar Kesatuan Eropah ini tidak lagi memenuhi kepentingan negara mereka, keyakinan terhadap institusi Kesatuan Eropah akan menurun. Oleh itu, cabaran utama Kesatuan Eropah ini ialah mencari keseimbangan antara memperkukuh integrasi dan menghormati kedaulatan negara anggota. Pada masa hadapan, Kesatuan Eropah ini dijangka bergerak ke arah multi-speed Europe, iaitu negara anggota menyertai integrasi mengikut tahap kesediaan masing-masing. Kemudian dari aspek ekonomi pula, Kesatuan Eropah masih memiliki pasaran tunggal yang kukuh. Namun, Brexit membuktikan bahawa hubungan ekonomi boleh terjejas apabila sesebuah negara keluar daripada Kesatuan Eropah ini. Pada masa hadapan, Kesatuan Eropah dijangka memberi tumpuan kepada ekonomi digital, tenaga hijau dan rantaian bekalan, walaupun masih berdepan cabaran seperti inflasi dan jurang pembangunan antara negara anggota. Dan dari sudut sosial pula, keyakinan rakyat banyak dipengaruhi oleh isu migrasi dan identiti. Krisis pelarian telah mewujudkan perbezaan pandangan dalam kalangan rakyat serta meningkatkan sokongan terhadap parti-parti populis. Oleh itu, Kesatuan Eropah perlu mengurus migrasi dengan lebih berkesan dan memastikan pembahagian tanggungjawab yang adil bagi memulihkan keyakinan rakyat terhadap integrasi serantau. Baiklah, secara keseluruhannya, masa depan Kesatuan Eropah amat bergantung kepada keupayaannya memperkukuh legitimasi institusi, mengekalkan kestabilan ekonomi, dan meningkatkan keyakinan rakyat. Jika cabaran ini dapat ditangani dengan baik, Kesatuan Eropah masih mampu mengekalkan kesatuan politik, ekonomi, dan sosial pada masa hadapan. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, Kesatuan Eropah merupakan contoh integrasi yang berjaya kerana mereka berjaya untuk mewujudkan keamanan dan kerjasama dalam kalangan negara anggotanya dari segi kerjasama ekonomi, politik dan sosial. Namun, Kesatuan Eropah kini berdepan dengan pelbagai cabaran seperti Brexit, krisis pelarian, populisme, nasionalisme dan defisit demokrasi yang memberi kesan kepada perpaduan serta keyakinan terhadap rakyat. Oleh itu, Kesatuan Eropah perlu memperkukuhkan tadbir urus yang demokratik dan meningkatkan lagi kerjasama antara negara anggota bagi memastikan kesatuan ini terus relevan pada masa akan datang.